Dalam setahun terakhir, para profesor Malaysia relatif jarang mengusik budaya dan bahasa Indonesia. Hal itu terjadi karena Ismail Sabri tidak menjadi Perdana Menteri lagi. Belum lama ini, ia memang masih menggelar simposium bahasa Melayu dan tetap ingin melabeli bahasa Indonesia dengan Melayu. Tapi tampaknya acara ini sepi dan tidak mendapatkan sorotan media secara besar-besaran. Ismail Sabri memang masih berada di Partai UMNO atau Barisan Nasional. Tapi ia tidak termasuk kelompok yang benar-benar pro Anwar Ibrahim. Adapun kelompok UMNO yang berada di kubu Anwar atau kubu pemerintah adalah kelompok Zahid Hamidi yang juga menjadi Presiden UMNO. Dalam pemerintahan Anwar, UMNO dianggap sebagai partai yang mewakili kaum Melayu. UMNO berkoalisi dengan Pakatan Harapan dan partai-partai dari Sabah dan Sarawak untuk menyokong pemerintahan Anwar. Adapun yang menjadi oposisi adalah kubu Perikatan Nasional yang berbasis para pemilih Melayu. Nah, beberapa waktu lalu, sempat terjadi demonstrasi yang mempersoalkan kasus korupsi Zahid Hamidi. Di luar dari urusan pentingnya memberantas korupsi, ribut-ribut ini sebenarnya menggambarkan pula pertikaian politik di antara kaum Melayu sendiri. Sebab, yang mempersoalkan adalah kalangan oposisi yang juga berbasis para pendukung Melayu, sama seperti basis pendukung Zahid Hamidi. Jadi kalangan Melayu yang jadi oposisi sebetulnya saat ini amat pening, karena mereka cukup sulit menumbangkan Anwar Ibrahim. Inilah yang menjelaskan pula, kenapa propaganda Melayu atau upaya mengusik bahasa Indonesia agak berkurang. Selanjutnya, mari kita simak peta dan kondisi politik Malaysia lewat video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari politik Malaysia. Politik Malaysia memang selalu diwarnai dengan sentimen perkauman. Pemilahan partai politik di Malaysia adalah Melayu dan non-Melayu. Hal ini amat berbeda dengan peta politik Indonesia. Pemilahan politik di Indonesia adalah nasional dan partai-partai berbasis umat Islam. Ada video menarik mengenai politik perkauman di Malaysia tersebut. Yuk kita simak ya. Sebenarnya, pertentangan politik sekarang ni adalah pergaduhan antara Melayu dan Melayu. Ya, betul, Melayu lawan Melayu. Selama 4 ataupun 5 dekad, otak orang Melayu telah dibasuh untuk mempercayai bahawa hanya UMNO baru ataupun UMNO yang lama tu, PAS ataupun baru-baru ini, klon UMNO baru seperti Bersatu, dapat memastikan perpaduan Melayu dan mempertahankan Islam. Sekarang ini tengok ya, pihak-pihak yang menuntut mereka mempertahankan perpaduan Melayu kini bergaduh satu sama lain. Mereka bukan mempertahankan orang Melayu, tetapi segala-galanya berkaitan dengan melindungi periuk nasi kepunyaan elit Melayu. Tetapi mereka guna alasan menjaga kepentingan orang Melayu keseluruhannya. Itu tidak benar. Mereka hanya pentingkan kuasa, kenaikan pangkat dan juga kekayaan. 3K. Mana ada perpaduan Melayu? Melayu lawan Melayu oleh kerana 3K ini. Rakyat Melayu biasa, yang biasa ya, tidak dapat manfaat. Sekarang ni PAS berdamping dengan Bersatu Perikatan Nasional, PN. Dan telah menendang UMNO baru keluar dari katil perkahwinan. Mudah-mudahan UMNO baru menyedari bagaimana rasanya menjadi isteri pertama yang telah diganti tempatnya oleh bini muda. Merebut kuasa, pangkat dan kemewahan punca pergaduhan antara orang Melayu. Orang Melayu tidak sesuai untuk memerintah Malaysia. Selama ini, kebanyakan pemimpin Melayu adalah korup. Dahlah rebut kuasa, suka pula mencuri wang rakyat, seperti yang dibuat oleh banduan Najib Abdul Razak dan juga dakwaan Mahidin Yassin yang korup dalam projek Jana Wibawa. Selama ini, nasionalis Melayu buat tuduhan bahawa orang bukan Melayu dan DAP adalah musuh.
Yang mencuri dari tabung haji, mencuri dari Felda dan Mara, orang Melayu. Dan pencurinya bukan orang bukan Melayu ataupun DAP. Yang peliknya, bila orang Melayu menderita, mereka mencari orang DAP untuk meminta pertolongan, untuk menyelesaikan isu-isu keadilan, untuk mendapatkan bantuan kewangan, makanan ataupun untuk memohon pekerjaan. Mengapa pula orang Melayu minta tolong dari DAP yang telah digelar musuh oleh ahli politik yang rasis? Tengoklah beberapa pemimpin Melayu yang perangai angkuh dan tidak bertanggungjawab. Mereka memusnahkan kuil. Polisi mereka menentukan yang beasiswa universiti tidak diberi ke pelajar yang bukan Melayu, tetapi mereka ni bijak juga. Tetapi remaja Melayu yang hampir gagal pula, mereka ni dapat beasiswa. Semua ni tidak adil. Mana meritokrasi? Sedih juga ya bila anak Malaysia yang pandai, tetapi mereka bukan Melayu, diberi beasiswa oleh negara asing. Bukan pemberian tu yang sedih, tetapi mengapa kita tidak mengenali bakat sendiri walaupun remaja yang bijak itu bukan orang Melayu, tapi dia tetap orang Malaysia. Bila pelajar itu jadi graduan, maka mereka akan terhutang budi pada negara yang telah membiayai kos universiti. Sebentar ya guys, di Malaysia memang ada sistem kuota untuk pendidikan. Intinya, kaum Melayu lebih diistimewakan untuk mendapatkan sekolah atau beasiswa dibandingkan kaum lain. Hal ini merupakan pelaksanaan dari keistimewaan Melayu. Tapi kebijakan ini juga sering dipersoalkan. Yuk kita lanjut lagi ya. Ramai pemimpin Melayu hidup dalam penafian. Keadaan penafiannya, they live in denial. Bekas Menteri Besar Kelantan menyalahkan penggunaan dadah untuk kenaikan jenayah seksual dan juga keganasan rumah tangga di Kelantan. Tetapi, mengapa ia tidak tanya mengapa ramai orang Melayu mengguna dadah? Jadi, adakah hidup orang Melayu ni terlalu terkawal atau tidak terkawal? Yang mana satu? Mereka tidak ada berpelajaran ke? Tidak ada motivasi ke? Tidak biasa bertutur dalam bahasa lain seperti Inggeris ataupun Mandarin supaya mereka senang dapat pekerjaan? Beberapa tahun yang lalu, seorang ahli politik PAS menyalahkan kedekatan negara Kelantan dengan Thailand Selatan di mana terdapat banyak kedai maksiat. Ia kata inilah sebabnya kenaikan kes HIV/AIDS. Tetapi kan, bila lagi ahli Parlimen Kelantan akan mengambil tindakan tegas dari membuat lebih banyak lagi alasan? Para ulama yang jadi ahli politik suka beri amaran pengundi yang tidak mengundi PAS bahawa mereka ni akan masuk neraka. Ini kenyataan yang bodoh. Semenjak bila Tuhan telah menentukan yang PAS itu saja, parti PAS itu adalah lantikan Allah. Tetapi yang peliknya ialah ramai orang Melayu masih percaya pada ulama yang berdusta. Pemimpin UMNO baru pula suka menipu orang Melayu yang sesiapa yang sumpah laknat di masjid bermakna mereka itu memang bercakap benar. Ingat tak bila Banduan Najib Abdul Razak bersumpah laknat di masjid bahawa dia tidak mainkan peranan dalam pembunuhan model Mongolia iaitu Altan Tuya Sharibu. Jikalau kita biasakan bersumpah laknat di masjid untuk membuktikan seseorang itu tidak bersalah, maka kita tidak perlu lagi badan kehakiman. Di Malaysia ni, beberapa ahli politik Melayu hanya memberi tumpuan kepada perpaduan orang Melayu saja. Mana negara nak maju kalau semua anak Malaysia tidak seimbang? Tetapi kan dari anak Malaysia ini ada yang anak tiri, ada yang anak kesayangan, ada yang anak manja dan ada juga anak yang telah dihalau keluar rumah.
Memang tidak ada perpaduan Melayu, tetapi terdapat banyak munafik Melayu, Malay hypocrites. Mereka sayang wang lebih daripada prinsip. Bukan marah Melayu yang mereka lindungi, tetapi mereka melindungi periuk nasi elit orang Melayu. Melayu atau kaum Melayu hanya akan maju bila mereka membebaskan minda mereka. Begitulah guys masalah politik perkauman di Malaysia. Sejumlah masalah seperti korupsi mungkin juga terjadi di Indonesia. Kroni politik dan ekonomi juga ada di Indonesia. Hanya saja Indonesia tidak ada isu perkauman. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.